rakyat Sabah dan Sarawak yang bekerja di Semenanjung. Rantau di Malaysia selalu dapat komenan macam ni. Dasar konoha, baliklah, janganlah dekat Malaysia menyampah. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni di balik gudang-gedang tinggi yang berkilau di Semenanjung. Di balik jalan raya megah dan lampu kota yang tak pernah tidur, ada cerita lain yang jarang dibicarakan. Cerita tentang Sabah dan Sarawak. Tanah yang kaya, laut yang penuh hasil, perut bumi yang menyimpan minyak dan gas bernilai miliaran. Tapi ironisnya, kekayaan itu mengalir jauh menuju pusat kekuasaan, diambil atas nama pembangunan, diolah oleh Petronas demi kemegahan di Semenanjung. Sementara di Sabah dan Sarawak, masih banyak rakyat yang berjuang dengan fasilitas seadanya. Jalan rusak, peluang terbatas, dan janji-janji yang tak kunjung ditepati. Padahal, orang-orang Sabah dan Sarawak bukan orang asing bagi Malaysia. Mereka berjasa besar membentuk negara ini. Tanpa mereka, tak akan ada Malaysia seperti hari ini. Namun kenyataannya, mereka sering dipandang sebelah mata. Bahasa yang mirip dianggap alasan untuk meremehkan. Tak jarang, mereka malah disangka orang Indonesia. Lebih menyakitkan lagi, ada yang turang-teranggen melarang orang Sabah datang bekerja di Semenanjung, seolah mereka pendatang di negeri sendiri. Ini bukan soal iri, ini soal keadilan, soal pengakuan, soal rasa hormat. Kali saya dengar ayat ini. Ayat ini sangat memedihkan banyak orang Sabah dan Sarawak, dan kebanyakan mereka sampai hari ini belum boleh jawab soalan ini dengan baik dan tepat. Saya nak beritahu begini. Ramai orang Semenanjung menghina rakyat Sabah dan Sarawak yang bekerja di Semenanjung. Betul? Selalu dia kata, kalau macam itu, rakyat Sabah dan Sarawak, kau jangan datang Semenanjung bekerja. Betul kah? Betul kan? Selalu rakyat Sabah dan Sarawak dapat perkara ayat begini kan? Kalau engkau orang dah belagak sangat, jangan datang ke Semenanjung cari kerja. Aku nak jawab dia mudah aja. Aku tengok mana-mana individu yang buat persoalan ini, maaf cakap, individu yang tanya, yang bagi tahu soalan ini, kau jangan datang Semenanjung cari kerja dekat Semenanjung. Aku tengok rata-rata 95% adalah kalangan Melayu Bumi Putra. Ini bukan resis, tapi saya buat analisa rata-rata yang cakap macam ni, orang Sabah dan Sarawak jangan datang Semenanjung, bekerja di Semenanjung. Dia ada dua perkara dalam bekerja ni. Rakyat Sabah dan Sarawak bekerja dalam sektor kerajaan, yang kedua sektor swasta. Saya nak beritahu, rakyat Sabah dan Sarawak bekerja dalam sektor swasta yang selama ini kamu kata kamu orang Semenanjung banyak datang membantu Sabah dan Sarawak. Ramai juga penjawat awam Sabah Sarawak bekerja di Semenanjung sekarang. Daripada polisnya, tenteranya, imigrasionnya, semua ramai anak Sabah Sarawak juga bekerja di Semenanjung. So fair and square di situ. Tetapi untuk orang awam dia yang bekerja dekat Semenanjung, saya nak beritahu begini. Orang awam Sabah Sarawak pergi bekerja dekat Semenanjung, mereka tidak bekerja dengan orang Melayu, tetapi mereka bekerja dengan orang Cina, dan orang Cina yang bayar gaji mereka. Kebanyakan dia kerja dekat kilang Cina, kerja dekat company Cina. Ini bukan resi tahu, ini hakikat dia. Bukan orang yang cakap jangan datang ke Semenanjung cari kerja. Dan orang Sabah dan Sarawak datang bekerja, membanting tulang, dibayar gaji sesuai dengan kepakaran, sesuai dengan kerja mereka. Bekerja dengan Cina tau. Orang Sabah dan Sarawak 100%, saya letak 99% datang ke Semenanjung bekerja dengan orang Cina. Yang mana orang Cina Semenanjung ini dicaci, dihina, suruh pulang ke Pulau Cina, dikatakan orang Cina Semenanjung komunis dan sebagainya. Sampaikan kamu tengok politik DAP kamu ratip tiap hari. Tetapi orang Sabah dan Sarawak datang ke Semenanjung, memajukan Semenanjung, bekerja dalam sektor swasta, bekerja dalam sektor
yang orang kata 3D ini untuk membangunkan wilayah kamu bukan free juga. Dia kerja, dia dibayar gaji, dia juga sesuai dengan pekerjaan dia, tetapi bukan kerja dengan Melayu, tetapi bekerja dengan Cina yang kamu orang main juga sentimen perkauman di sana. Nah, saya nak tanya, yang saya tengok bagi soalan itu, jangan orang Sabah Sarawak datang Semenanjung, jangan kamu kerja dekat Semenanjung. Orang itu datang Semenanjung tapi bekerja dengan orang Cina. Bagi komen dekat bawah nih, kalau siapa yang saya cakap ini salah atau tidak. Komen ke bawah nih. Berapa banyak orang Melayu, orang Sabah Sarawak datang bekerja dekat Semenanjung, bekerja dengan orang Melayu di Semenanjung. Tetapi yang komen halau orang Sabah Sarawak untuk bekerja di Semenanjung itu adalah kebanyakannya, saya tengok komen 99% semua orang Melayu yang cakap macam itu. Nah, itu dah. Merantau di Malaysia selalu dapat komenan macam ni. Dasar Konoha, baliklah, janganlah dekat Malaysia menyampah, menyemak, jual diri, ini itu, macam-macam lah. Jadi banyak juga orang yang macam nak buat konten, dan kakak-kakak kita yang ada kat dalam tu pun ada juga yang tanya macam, Sab, kau tak sakit hati kah? Sab, kau ada down tak? Orang cakap macam tu. Kalau jadi aku, mental aku down lah. Ada orang komen macam tu. Orang komen macam mana pun, itu hak dia. Kita tak boleh kontrol. Satu je tujuan kita nak buat apa? Kita nak buat konten kan? Kita nak share. Konten aku adalah konten yang seimbang jelas sebetulnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang menilai aku buruk, kalau ada orang yang komen dekat ruangan konten aku, video aku yang macam tu, okey, mula-mula dulu memang aku ada rasa down lah, kenapa orang ni macam ni. Tapi bila masa aku fikir macam, itu kan hak dia. Okey, benda yang kita tak boleh kontrol, jangan kita kontrol. Yang kita boleh. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada pihak-pihak media yang hadir hari ini. Saya Mutapen selaku Setiausaha Agung MIMTA, Malaysian Indian Metal Traders Association. Okay. Kami berkumpul di sini hari ini sebab kita dah dekat 20 tahun tak dapat pekerja asing untuk sektor barang-barang lusuh. Okay. Dah, saya rasa kalau nak ikutkan dah 3 menteri dah bertukar. So kita pun dah dengan kita pun dekat 20 tahun dah minta dengan setiap menteri baru yang masuk, Menteri Sumber Daya Manusia dengan Menteri Dalam Negeri. So masalah ni dah tahap yang puncak dah sekarang. Kita dah tenat. Memang semua ahli-ahli minta selaku peniaga barang-barang lusuh ni dah tenat. Betul-betul dah tenat. Kita pun dah tak tahu apa kita boleh buat lepas ni. Sebab kita nak katakan kita nak ajak pekerja warga negara Malaysia. Memang kita dah buat. Tapi diorang tak nak datang kerja dengan sektor ni. Kita nak buat macam mana? Takkan kita nak paksa orang Malaysia untuk kerja. So kita terpaksa pakai pekerja asing. Lagipun bila kita menggunakan pekerja asing, kita kena bayar levy, kita kena menyediakan tempat penginapan untuk diorang, kita kena bagi makanan untuk diorang. So kos pun tinggi. Berapa kita nak ada kos tinggi dalam perniagaan? Kalau boleh, kita nak pakai pekerja Malaysia pun. Tak perlu bagi semua. Tak perlu bagi penginapan, tak perlu bagi makan. Kita boleh bagi je gaji 2,000 lebih untuk diorang kerja. Tapi tak ada yang berminat. Bukan masalah kita, diorang tak berminat. Kemegahan sejati sebuah negara bukan diukur dari gedung tinggi dan kekayaan elitnya, tapi dari bagaimana ia memperlakukan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Sabah dan Sarawak tidak meminta istimewa. Mereka hanya ingin diperlakukan setara, didengar, dan dihargai. Karena di balik kemegahan itu, ada kepedihan yang terlalu lama dipendam. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.